Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah Izzati binti Kadir. Nombor matrik 4203921. InsyaAllah pada hari ini saya akan melakukan projek video yang telah diberi tugasan projek video yang telah diberikan, dan insyaAllah saya akan membaca dan memilih surah Al-Mulk sebagai surah yang saya akan terangkan hukum tajwid, sifat huruf dan makhraj huruf, insya-Allah. Okey, sebelum itu saya akan memulakan dulu dengan bacaan surah Al-Mulk, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Sadaqallahul Azim. InsyaAllah saya telah pun selesai membaca surah Al-Mulk. InsyaAllah mari kita terangkan satu persatu apa yang terdapat, hukum-hukum tajwid, makhraj huruf, sifat-sifat huruf insya-Allah yang terdapat dalam surah Al-Mulk ini. Saya cuba untuk menerangkan satu persatu dan suka untuk saya share screen lah untuk memudahkan urusan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mari kita mulakan dengan ayat yang pertama iaitu tabaraka. Okey, tabaraka. Ta itu makhraj huruf dia ialah al-lisan. Okey, al-lisan ini apa? Al-lisan bermaksud lidah. Lidah. Okey, terdapat 18 huruf al-lisan iaitu qa, ka, ya, shin, sa, shin, sa, do, la, na, ro. Okey, 15 lah. So, ta dekat mana? Tahu macam mana nak sebut ta? Senang saja, iaitu hujung lidah kita ni ditekan. Okey, ditekan ke pangkal gigi depan kita dekat bahagian mana? Bahagian atas lah, kan? Ta. Ba pula macam mana? Ba dia punya makhraj ialah asy-syafatain. Asy-syafatain bermaksud bibir mulut. Bibir mulut ada 4 huruf iaitu ba, mim dengan ba, mim, waw, fa. Okey? Dia ada 2 bahagian. Yang pertama, bibir bawah tu kita tekan ke gigi kapak. Itu satu saja. Fa. Huruf fa saja. Dan seterusnya ialah bibir bawah dan bibir atas posisi rapat. Huruf waw, ba. Okey, macam mana sebut? Ba. Ba. Bukan ba. Ba. Taba. Ba. Okey? Asy-syafatain. Okey. Sebut pasal tu pula. Kita pergi dekat tajwid dia. Okey, saya cuba untuk tulis. Tajwid dia pula yang ni. Huruf ba ni macam mana nak baca? Tabaraka. Tabaraka. Ba dibaca 2 harakat kerana di situ terdapat huruf mad asli. Okey, huruf mad asli ada berapa? Huruf mad asli ada 3. Alif, waw dengan ya. Okey, dekat huruf ba ni ada alif kecil dekat sini. So dia kena baca 2 harakat. Tabaraka. Okey? Tabarakallazi. Okey, yang kedua ialah ini apa? Tabarakallazi. Okey, dekat sini yang first kali di sini ialah alif lam syamsiah. Okey? Alif lam syamsiah ni kenapa? Kenapa boleh terjadi alif lam syamsiah? Sebab dekat situ ada huruf syamsiah. Huruf syamsiah ada banyak. Okay, ada 14. So macam mana cara bacaan kalau terjadi alif syamsiah? Macam ni. Bunyi alif lam tu tidak disebut. Alif lam tu tak disebut. Lepas tu cara bacaan dia, kita masukkan huruf lam itu ke dalam huruf za. Okey, ke dalam huruf syamsiah lah. Itu dekat sini yang ketiga ni lepas dia ada tanda syaddah, mesti yang ketiga ni adalah huruf syamsiah. Allazi. Okey, cara kedua nak kenal huruf syamsiah ni apa? Macam ni. Ada tanda syaddah, ada tanda syaddah. So macam mana kita nak baca tadi? Allazi, allazi. Okey, lazi, allazi. Kenapa dibaca 2 harakat pula tu? Sebab ada ya di situ. Ya tu adalah huruf mad asli yang saya cakap tadi kan. Alif, waw, ya adalah huruf mad asli. Kalau jumpa yang ini, dia akan jadi 2 harakat. Okey. Tabarakallazi. Tabarakallazi. Okey? Tak bolehlah baca tabarakallazi. Tabarakallazi biyadihil. Okey, suka saya nak terangkan dekat sini. Ini ha ada 2. Ha yang ini dengan ataupun yang ini dengan yang ini. Ini ha pedas. Ha pedas macam mana pula? Ha nak sebutnya ha. Yang ha satu lagi tu ha dekat sini, dekat ujung ni. Okey? Dua ha tu dia berada dekat al-halqu. Al-halqu. Okey. Saya terangkanlah al-halq. Al-halqu ni dia maksud kerongkong, tekak ataupun halqum. Semua dekat sini. Dapat 6 huruf lah semua ni. A, ha, ha. Gha dengan kha. Okey, ada 3 bahagian. Yang pertama pangkal kerongkong. Ni pangkal kerongkong dekat sini. Dekat bawah sekali. Okey, dekat sinilah
adanya ha yang ini. Yang ni, biadihi ni. So macam mana nak sebut? Kita kena tarik di dalam. Ha. Okay, selain daripada ha itu, dekat sini adalah hamzah. Okay, hamzah. Seterusnya tengah sikit. Tengah, dekat sini tengah ni, tengah kerongkong ni adalah dengan ha. Ha. Okay, hujung kerongkong dekat ujung ni, gha dengan kha. Okay, jangan malu nak sebut. Gha dengan kha. So, saya nak cakap ha dengan ha berbeza. Okay, kena bezakan bacaan dia. Jangan jumpa yang ni je terus sebut ha. Okay, yang ini adalah ha. Okay, yang dekat hujung sekali. Dekat, bukan dekat hujung, dekat pangkal. Ha. Okay, seterusnya ialah kita berjumpa lagi dengan al-mulk. Al-mulk ini ialah alif lam qamariyah. Macam mana alif lam qamariyah? Tadi alif lam syamsiah, sekarang alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ni alif lam dinyatakan dengan jelas. Cara bacaan dia macam mana? Kita sebut huruf lam tu dengan sebutan yang jelas. Okay, tadi lain, sekarang lain. Ni alif lam qamariyah, sebut dengan jelas. Macam mana kita nak cam alif lam syamsiah ni? Alif lam qamariyah ada sukun dekat sini. So huruf alif lam qamariyah dekat sini adalah mim. Okay, kita jelaskan bacaan lam. Al-mulk, biyadihil mulk, biyadihil mulku wa huwa ala, 2 harakat. Kulli, tekan dia, syai'in qadir, syai'in qadir. Kenapa dia jadi macam tu? Kenapa? Di situ tanwin dia berjumpa dengan huruf ikhfa hakiki. So dekat sini ni adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ni, ikhfa ni apa? Ikhfa ni adalah sembunyi. Sembunyi, samar ataupun tak jelas lah. Dia terjadi apabila nun mati ataupun tanwin, yang ni tanwin ni, dia berjumpa dengan huruf idgham bi gunnah, iaitu inilah satu-satunya ialah qa. Okey, cara bacaan dia macam mana? Cara bacaan dia kita bunyikan dia samar-samar dan samar-samar, lepas tu jelas antara izhar dengan idgham dengan beserta dengan dengung. Macam mana cara bacaan dia? Syai'in qadir. Okey, seterusnya ialah qadir tu apa? Dekat situ hukum bacaan dia adalah ma'arid li sukun. Kenapa lahai boleh terjadi ma'arid li sukun ni? Sebab mad ni yang ma'arid li sukun ni disebab terjadi dekat situ sebab ada huruf ma'asli. Huruf ma'asli ni, huruf asli mana? Huruf asli iaitu iya tadi. Berlaku lepas tu dekat huruf selepas ma asli ni ada huruf ra yang berbaris. Selepas huruf ma asli ada huruf yang berbaris. Lepas tu huruf tu dikena disukunkan sebab ada waqaf di situ. Ada waqaf. So dia kena sukunkan lah. Jadi dia punya cara bacaan kita kena baca dengan kadar 2, 4 ataupun 6 harakat lah ketika waqaf. Kalau tak waqaf dia tak akan jadilah. Dia akan jadi macam biasa, jadi 2 harakat saja. Bila dia jadi 2, 4 atau 6 tu apabila ma'arid disukun, apabila kita waqafkan. Kalau tak waqaf tak payah panjang-panjang sampai 6 harakat. Terus je 2 harakat. Okey? Seterusnya ialah yang ni. Allah Rabbi. Seterusnya ialah ayat yang kedua. Yang kedua tadi sama juga allazi kan, alif lam qamariyah. Allazi 2 harakat. Khalaqa. Kha, bukan qa. Kha. Ini baru qa.
Khalaqa. Khalaqal mauta. Okey, sini pun alif lam qamariyah kan. Kita jelaskan bacaan lam tu. Khalaqal mauta wal hayata. Kenapa dua harokat pula kat situ? Ha, tengok tu. Dia dekat situ ada huruf mat asli iaitu waw. Jadi tadi kan saya cakap waw dengan alif waw ya tu adalah huruf mat asli. Okey, wal hayata. Wal hayata. Hayata bukan kita sebut waw tu, bukan kita wal hayawa. Tak, wal hayata liyabluwakum. Okey, yang ni pula ba ni adalah huruf qalqalah. Qalqalah. Okey. Bila kita sebut pasal qalqalah ni dia ada lantunan. Okey, maksudnya lantunan atau detakan bunyi yang dipantulkan apabila huruf qalqalah bertanda sukun. Kan nampak tak ada tanda sukun kat situ dekat ba tu. Ada tanda sukun. Mana ya Allah? Okey, dekat ba tu ada tanda sukun. Jadi kita kena baca dia qalqalah lah. Qalqalah ni ada dua, qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Okey, dalam konteks ayat yang ni ialah qalqalah sughra, qalqalah kecil. Qalqalah kecil maksudnya dia punya lantunan tu tak adalah besar sangat, kecil saja, rendah. Okey, terjadi apabila tadilah saya cakap sukun berada di pertengahan kalimah. Okey, kalau qalqalah sughra dia duduk tengah-tengah kalimah. Kalau qalqalah kubra, qalqalah yang besar tu yang kita kena lantunkan dia dengan bunyi yang sangat besar, sangat kuat, dia berada dekat hujung. Nanti kita jumpalah kot. So dekat sini kita kena kecilkan saja. Liyabluwakum ayyukum. Okey, tu adalah qalqalah tadi. Huruf qalqalah ada 5. Qa, ta, ba, ja dengan da. So kalau jumpa huruf-huruf ni, lepas tu dia ada tanda sukun dekat atas, itu adalah qalqalah. Okey, seterusnya ialah liyabluwakum. Liyabluwakum dekat situ mim mati. Mim mati kita kena sebut dengan jelas. Okey? Itu adalah hukum bacaan mim mati. Yang mana mim mati itu adalah izhar. Izhar syafawi. Mim mati dia izhar syafawi tadi kan. Tadi ikfa, sekarang izhar. Izhar ni bermaksud jelas ataupun nyata. Syafawi tadi syafatain kan tadi kita cakap ini syafawi bermaksud bibir mulut. So dia terjadi apabila mim mati dia berjumpa dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dengan ba, selain mim dengan ba. So cara bacaan dia kita kena bacakan dengan jelas mim tersebut. Okey, mim ni liyabluwakum ayyukum, dua kat sini. Dua terus. Liyabluwakum ayyukum, mulut tu tutup. Ayyukum, jelaskan. Ada mim mati di situ. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Okey. Dekat sini pula ialah mad iwad. Mad iwad ni apa pula? Mad iwad ini ialah iwad tu dia bermaksud gantian, okey, atau tukaran. Dia terjadi apabila kita waqafkan, ni kan waqaf pada akhir kalimah, lepas tu dia terdapat baris kat situ ni, baris. Tu baris kan? Ada baris. Jadi bila terjadi macam tu kalau kita nak waqaf lah, kita kena baca dia macam baris fathah. Baris fathah yang biasalah. Ahsanu amala. Tu kalau kita nak waqaf. Kalau kita tak nak waqaf, kita boleh je baca amalau wa huwa. Okey, kalau nak waqaf, dia akan jadi ma'iwad lah. Okey. Berbaris fathahatain. Okey. Lepas tu kita gantikan dia dengan fathah yang biasa saja. Okey. Sebab apa ma'iwad ni? Sebab dekat situ ada apa? Ada waqaf. Okey, waqaf tu waqaf jaiz. Okey, kita boleh berhenti. Lepas tu kita boleh juga sambung. Okey, kalau nak sambung dia tak jadi itulah. Tak jadi dia tak jadi apa ma'iwad. Kalau waqaf baru jadi ma'iwad. Faham tak?
Okay. Wa huwal azizul ghafur. Aziz. Okay. Situ ada ya iaitu huruf mat asli. Jadi 2 harakat. Azizul ani. Alif. Alif apa? Alif lam qamar ya. Azizul ghafur. Okay. Kita jelaskan bacaan. Okay, so dekat sini pun ada ma'arif disukun iaitu ada huruf waw kan kat situ. Okay, seterusnya ialah ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga al-lazim sama juga macam tadi. Alif lam syamsiah. Khalaqa sab'a. Qalqalah dekat situ. Mana qalqalah? Qalqalah. Ba ni adalah qalqalah sab'a. Sama ada alif. So 2 harakat. Samawa 2 harakat. Tibaqa. Okay. Tadi saya dah terangkan kan. Itu adalah ikhfa hakiki. Jadi kita kena baca dia sama-sama. Tak jelas macam tu. Antara izhar, idgham dengan samawati tibaqa. Okay. Sebut pasal ta ini. Ta ni kalau untuk dia punya sifat. Sifat huruf. Okay. Saya nak terangkan pasal sifat huruf lah kan. Sifat huruf ni dia ada 2. Yang pertama lahadhidu iaitu berlawanan. Yang kedua ialah laisa lahadhidu. Lahadhidu tidak berlawanan. Lahadhidu dia ada 5. Yang pertama ialah al-hams. Lawan dia al-jah. Yang kedua adalah asyiddah. Lawan dia ar-rakhawah. Yang ketiga al-isti'ala. Lawan dia istifalun. Yang keempat itbaq. Lawan dia infitah. Yang kelima izlaq. Lawan dia ismatun. Okay. So dekat ta sekarang ni dia ada banyak. Yang pertama dekat lahadhidu, dekat al-jahru. Dia tertahan nafas. Masa kita nak sebut ta tu kita tahan nafas. Ta. Tahannya nafas. Okay. Yang kedua dekat mana? Dekat asyiddah. Tertahan suara ketika membunyikan hurufnya. Tertahan. Semua tertahan kan? Okay. Asyiddah ada berapa huruf? Ada beberapa huruf iaitu ajid, qatin, bakat. Itu adalah huruf-huruf yang tertahan apabila kita sebut. Ar-rakhawah ni mengalir suara. Contoh. Apa yang mengalir suara? Sa. Okay. Sa tadi sama dengan al-hams. Okay. Bila kita sebut dia tu mengalir nafas. Sa, sya, semua kan. So seterusnya dekat mana lagi? Ta ni. Al-isti'ala. Okay. Ta ni al-isti'ala. Al-isti'ala ni apa? Terangkat pangkal lidah ke atas. Bila kita nak sebut ta. Kan kita nak sebut ta. Terangkat pangkal lidah dekat atas kan. Okay. Macam mana isti'ala ni? Huruf dia khussa, da'atin, qita. Semua adalah huruf bila kita sebut terangkat semua. Tengok saya. Khussa, da'atin, qita. Okay. Seterusnya istifalun. Tidak terangkat pangkal lidah. Okay, kita istifalun huruf yang nifis lah. Bila kita sebut dia tak terangkat lah pangkal lidah tu. Macam mana? Contohnya macam huruf fa. Fa kita sebut tak adalah terangkat pangkal lidah. Dia kena tekan dekat bibir je kan. Yang seterusnya ada itba. Ta ini lain. Huruf itba. Sifat dia itbaqun. Okay, melekat sebahagian besar lidah ke langit atas. Ta. Langit atas, lidah tu melekat kan. Ta. Okey, seterusnya infitahun. Tidak melekat sebahagian besar lidah ke langit. Okey. So itbaq tadi huruf dia lah so, do, ta, za. Semua tu adalah huruf-huruf itbaq. Infitah adalah selain daripada huruf itbaqun. Yang kelima ialah ta ni adalah huruf ilsumatun, iaitu ta, za, qa. Dia selain huruf izlaq lah. Izlaq ni keluar huruf hijaiyah dengan mudah. Itu farra min lubbin. Okey, semua tu adalah huruf-huruf yang kita bila sebut mudah sangat.
Okey. Seterusnya kita teruskan kepada ni lah. Dah selesai dah yang lahadh diddu yang berlawanan. Nanti saya akan cuba juga untuk terangkan yang laisa lahadh diddu. Okey? Samawatin tibaqa, dekat situ terdapatnya qalqalah kan. Qalqalah lagi mad iwad lagi kan. Dekat situ ada mad iwad. Yang tadilah saya cakap kita bacakan dia dengan bacaan biasalah kalau kita nak waqaf dekat situ. Tibaqa. Okey? Okey, itu adalah qalqalah. Al-waqfu aula. Kita berhenti lebih utamalah. Okey? Nak sambung tak ada masalah tapi berhenti tu lebih utama. Okey, seterusnya ialah matara. Samalah tadi. Okey. Tara, ra tu disebut tebal. Sebabnya sebab dia berbaris fathah. Okey, kalau kita nak baca ra, dia ada banyak keadaan iaitu takhfif dengan tarkik. Ada dua lah. Kan? So, ra berbaris fathah atau dhammah kita baca dengan tebal. Okey, kalau nipis pula dia ra tu berbaris kasrah. So dalam konteks ni sekarang kita kena baca dengan tebal. Matara fi dua harakat khalqir ni apa tadi alif lam syamsiah. Dekat sini Allah. Dekat sini pun ada dua harakat asli min tafa'uj. Okey. Nun mati ini adalah ikfa. Ikfa hakiki. Kan? Nun mati. Ni nun mati ni. Dia nun mati. Lepas tu dia berjumpa pula dengan huruf ta. So dekat min tafa'uj. Okey? Min tafa'uj. Far. So dekat sini baca macam mana tadi? Saya cakap kalau ra ni kalau dia kasrah dia nipis kan? Far. Tapi dalam konteks ni kita kena Allah. Macam mana? Kita kena baca dia far tebal. Farji'il. So seterusnya ialah ji'il basara. Okey, ni ialah al-qamariyah. Seterusnya hal tara min futur kan tadi. Ini adalah ikfa hakiki kan. So seterusnya ialah kita pergi dekat ayat yang keempat. Allahu Akbar. Mana eraser ni? Ayat yang keempat. Padam. Kesuntukan masa dah. Okay, seterusnya ayat yang keempat. Allah, mana pensel? Summa. Okey. Yang ni pun kita kena tekankan dia apabila kita baca. Sebab apa? Ada dua keadaan iaitu bacaan mim dan nun syiddah. Okey. Yang ni syaddah ni adalah baris sabdu ni. Baris sabdu ni kan. Syaddah. Lepas tu apabila terdapat huruf nun dengan mim dekat situ yang bertanda syaddah, kita wajib dengungkan dia dengan kadar dua harakat. Sama ada kita nak berhenti maupun kita sambungkan bacaan, kita wajib dengungkan dia. Summarji'il. Okey? Kita bacakan dia dengan dengungkan dia dua harakat. Summarji'il. Ni qalqalah pula. Astagfirullahalazim. Alif lam qamariyah. Karrotaini. Okey, ra ni pula dia terdapat dekat banyak dekat laisa lahadh diddu.
Itu yang tidak berlawanan. Yang tidak berlawanan ada 7. Okey. Iaitu sofir, qalqalah yang tadi saya terangkan, inhiraf, taqrir, lin, tafashi dengan istitalah. Okey. Okey, kalau ra ni dia dekat inhiraf. Inhiraf ni apabila dia condong satu huruf ketika dicondongkan lidah sampai makhraj lain. Contoh huruf ra kan dia keluar. Ra. Seterusnya huruf ra pula ialah takrir. Satu kali getaran. Karro, 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 kar. Bukan banyak kali karro. Karro. Satu kali getaran saja. Bergetar hujung lidah apabila kita bunyikan huruf ra, karro. Okey, seterusnya huruf ra ni mempunyai paling banyak sifat lah huruf ra ni. So tak macam-macam lah. Ada yang tebal, ada yang nipis kan. Yang qalib, nun mati berjumpa dengan qa. Yang qalib. Yang ni adalah qalqalah apa? Qalqalah sugra. Qalqalah kubra. Sebab dia bukan di tengah, dia dekat hujung. Yang qalib ilaikal. Yang qalib. Yang qalib ilaikal. Ilaikal basaru khasi au wa huwa hasir. Okey, yang ni lain pula. Apa? Tanwin dia berjumpa dengan huruf waw kan. So bacaan dia lain. Itu adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Bermaksud kita dengungkan dia. Okey. Bila terjadi idgham bi gunnah ni apabila nun mati atau tanwin, dalam sini adalah tanwin, dia berjumpa dengan salah satu huruf idgham bi gunnah iaitu 4 lah. Ya nun waw mim. Okey, ya nun waw mim. Okey, dekat sini ialah tanwin dia berjumpa dengan huruf waw dalam 2 perkataan. Syaratnya idgham bi gunnah dalam 2 perkataan. So cara bacaan dia macam mana? Kita kena masukkan huruf tanwin tu ke dalam huruf waw. Lepas tu kita sertakan dengan bunyi dengung 2 harokat lah. Khasi'au wa huwa hasir. Okey ni mad arid lis sukun. Okey, faham tak untuk yang ayat yang keempat? Okey, seterusnya ialah apa ni? Tak boleh padam. Seterusnya ialah huruf ayat yang ke-5. Walaqad qalqalah kan tadi saya cakap huruf da ba semua tu ada 5 huruf tadi. Walaqad tekan zayyanna. Okey, nun tadi nun syaddah tadi kan. So kita kena dengungkan dia dua harf. Zayyana sama. Ini syamsiah. Sama ad-dunya. Kenapalah dibaca panjang tu? Itu adalah mad. Wajib mutasil sebab dia dalam satu perkataan. Okey, mutasil ni dia bermaksud bersambung ataupun berantai. Okey, mad ini berlaku apabila salah satu huruf mad ni berjumpa dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Ni kan dalam satu perkataan. Jadi kita kena baca panjang 4, 5 atau 6 harokat. Zayyana sama ad-dun ada syaddah sini, jadi kita masukkan ini pun alif lam syamsiah. Ad-dunya kita baca dengan jelas. Ad-dunya biha waja'alnaha rujuman lisyayatin.
Okey. Tanwin dia berjumpa dengan huruf lam. Huruf lam dalam dua perkataan. Itu idgham bila gunnah. Bermaksud tanpa dengung lah. Ni. Berlaku apabila tanwin ataupun nun mati berjumpa dengan salah satu huruf lam ataupun ra dalam dua perkataan. Kan dalam dua perkataan kan ni. Cara bacaan kita masukkan huruf nun, masukkan tanwin ni ke dalam huruf lam. Rujumal lisyayatin. Rujumal lisyayatin. Wa'atadna. Okey. Qalqalah ni yang sugra. Wa'atadna tadi walaqad ada walaqad okey, yang ni pula wa'atadna lahum. Okey, tadi bacaan mim kita jelaskan azabas sa'ir. Okey, alif lam syamsiah sini mad arid li sukun. Okey, beres untuk ayat 5. Seterusnya kita pergi dekat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ialah walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam. Dua harakat kita dengar. Wa bi'sal masir. Okey, semua dekat sini adalah yang saya dah terangkan tadi dekat atas kan. So, seterusnya ialah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 Iza ulku. Yang ni lain pula. Tadi kita jumpa mad tu kan. Mad apa? Mad wajib. Mad wajib muttasil. Tadi kita jumpa mad wajib muttasil. Sekarang kita jumpa mad jaiz munfasil. Munfasil bermaksud terpisah. Okey? Bermaksud terpisah dalam dua perkataan lah maksudnya. Okey? Dia terjadi apabila huruf mad ni dia berjumpa dengan hamzah, sama juga macam tadi. Tadi mad wajib mutasil dia dalam satu perkataan, sekarang dalam dua perkataan dia terpisah. Iza satu perkataan, ulku satu perkataan. Jadi dua perkataan dia terpisah. Jadi kita kena baca panjang 4 atau 5. Tadi 4, 5 ataupun 6 kan? 4 atau 5. So Iza ulku fiha. Ingat tu, ini adalah mad jaiz munfasil dalam dua perkataan. Okay, dalam satu perkataan itu adalah mad wajib muttasil. Okey, fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Okey, tadi nun tanwin kan dia berjumpa dengan huruf waw dalam dua perkataan syahiqan wa hiya tafur. Okey, settle. Yang macam biasa yang kat ujung ni adalah mad arid li sukun. Okey, ingat tu mad arid li sukun. Terjadi apabila waqaf saja ya. Kalau tak waqaf macam biasalah. Okey, seterusnya ialah takadu tamayyazu minal ghaiz. Minal ghaiz. Okey ni.
alif lam qamariyah, lepas tu za ni kita baca dengan jelas lah. Macam walaupun dia waqaf kat sini, kita baca minal ghaiz. Okay, seterusnya kullama ulqiya fiha, kullama ada apa di situ? Mad jaiz munfasil. Kenapa? Sebab dalam dua perkataan kullama satu, ulqiya satu. So kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ni pun mad jaiz munfasil. Khazanatuha alam ya'tikum nazir. Kan? So, faham kan kat situ? Okay, dekat situ kita ada jumpa dua mad jaiz. Mad jaiz munfasil. Lepas tu kita jumpa lagi izhar. Izhar syafawi. Kan? Lepas tu jumpa mad arid disukun. Kan? Harap ingatlah. Okay, seterusnya ialah ayat yang ke berapa? 9. Ayat yang ke-9. Qalu. Dua harokat. Bala. Dua harokat. Qad. Kena, ini ada qalqalah kubra. Qad ja. Okay. Ini adalah mad wajib munfasil tadi kan. Qad ja'ana nazirun fakazzabna. Okey, ni kan surah, jadi kita sambungkan terus. Kalau tadi qad sekarang fakazzabna surah kan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in. Okay, nun mati jumpa dengan syah. Okay, min kita baca dengan sembunyi samar-samar. Min syai'in in antum. Nun mati jumpa dengan huruf ta. Ikhfa. So in antum mim jumpa dengan ni. So jadi izhar syafawi. Illa dua harokat. Fi dolalin kabir. Ni. Okay. Tanwin jumpa dengan huruf ikhfa hakiki. So seterusnya ialah mad arid disukun. Okay, senang kan? Sama je kalau ingat yang basic-basic tu. Dia sebenarnya berulang. Okay, seterusnya ayat yang ke-10. Ada lagi berapa ayat? Oh, dah nak habis. Seterusnya ialah waqal. Lupa nak. Waqalu law kunna. Okay. Nun syiddah situ. Dengung, wajib dengung dua harokat. Kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Okay, semua ni yang saya dah terangkan semua. Dua harokat. Okay, kita kena alert lah. Mana baca dua harokat, mana tak. Okay, yang kat sini pula.
kat sini pula ni adalah apa tadi? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil sebab apa? Dia terpisah. Jadi fi satu, ashabi satu. Fi ashab. Okay, so dekat sini mad jaiz munfasil. So baca berapa? 4 ataupun 5 harokat. Bukan ausha. Ha pedas. Ashabis sa'ir. Sini ada alif lam syamsiah dan juga sini 2 harokat kan? 2 harokat pula. Ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun di situ. Okey. Seterusnya kita pergi ke ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. InsyaAllah. Fa'tarafu okay. Kita baca jelaskan bacaannya. Fa'tarafu. Okay, tak boleh baca fa'tarafu. Kita fa'tarafu. 2 harokat. Bizambihim. Kenapa ada yang macam ni? Inilah namanya iqlab. Okay. So, iqlab ni kenapa dia boleh terjadi? Sebabnya iqlab tu bermaksud menggantikan ataupun kita membalikkan dia. Kita membalikkan. Dia berlaku apabila nun mati. Ni kan. Sekejap saya padam dulu. Kita padam dulu supaya nampak. Allah. Okey, ni nun mati. Nun mati dia berjumpa dengan huruf ba di situ. Kan? Dia berjumpa. Nun mati ataupun tanwin dia berjumpa dengan huruf ba. Lepas tu cara bacaannya ialah kita kena ubah dia. Tukarkan bunyi nun mati tadi kepada bunyi mim mati. Ni ada mim kecil kat sini. Ada mim kecil kat situ. Lepas tu kita dengungkan dia 2 harokat. Kita tukar dia jadi bunyi mim. Lepas tu kita dengungkan lagi dia 2 harokat. Saya tukar kepada huruf mim mati. Bizambihim. Okay, mim mati kita tukar. Nun tu bukan kita baca macam ni. No, kita baca bizambihim. Okay, faham kat situ? Itu adalah iqlab. Okay. Iqlab ni apa-apa sajalah hurufnya. Bukan apa-apa. Dia kena huruf ba. Okay. Nun mati atau tanwin dia berjumpa dengan huruf ba. So, dia akan jadi tukar kepada huruf mim kecil. Lepas kita dengungkan dia 2 harokat. Okay, faham kat situ? Jelas? Okay, ni pula Izhar Syafawi tadi kan. Izhar Syafawi. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Okey, tanwin jumpa lagi dengan huruf lam. Jadi macam mana? Bila jadi huruf lam idgham bila gunnah. Okey, nun mati atau tanwin dijumpa dengan huruf lam ataupun roh dalam 2 perkataan. Fasuhqa satu perkataan, li ashabi satu perkataan. Jadi ada 2 perkataan. So dia jadi idgham bila guna. So macam mana cara bacaannya? Kita masukkan nun tanwin ni ke dalam huruf lam. Fasuhqal li ashabis sa'ir. Okey, lam syamsiah dan mad arid lis-sukun. Settle untuk ayat yang ke-11. Okey, kita pergi ayat yang terakhir lah. Tu ayat yang ke-12 insya-Allah. Okey. Innallazina okey, tadi kan nun syiddah 2 harakat. Allazina ini ialah alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, jadi masukkan ke dalam huruf syamsiah.
Innal lazina, lazi, dua harokatna. Yakh, jangan malu. Yakhshawna, innal lazina yakhshawna rabbahum, Rob, tak boleh baca rabbahum bil ghaibi. Okey. Di situ pula terdapat apa? Ikhfa syafawi. Kenapa? Sebabnya ikhfa tadi macam biasa sama-sama. Syafawi bermaksud bibir mulut. Berlaku apabila mim mati. Okey, ini adalah hukum mim mati. Mim mati ni, ni mim mati. Lepas tu dia berjumpa pula dengan huruf ba. Allah. Dia jumpa dengan huruf ba, jadi bacaan dia kita kena dengungkan dengan kadar 2 harokat. Rabbahum bil ghaibi. Dengungkan. Sebab apa ikhfa syafawi? Sebab mim mati dia jumpa dengan huruf ba. Izhar syafawi, mim mati dia berjumpa selain daripada huruf mim dengan huruf ba. Jadi ini adalah ikhfa syafawi. Kena ingat, ikhfa syafawi dengan izhar syafawi. Dua itu adalah berbeza. Okey, ini pun lahum, ini adalah hukum mim mati juga. Lahum mim itu adalah idgham mislain shaghir. Kenapa mislain shaghir? Sebab dia bermaksud dua huruf yang sama. Dua huruf yang sama, mana dua huruf yang sama? Dekat situ ada mim 1, mim 2. Mim 1, mim 2. Dia ada huruf yang sama. Jadi idgham mislain shaghir, dia ada huruf yang sama, mislain. Lepas tu jadinya macam ni kan. Lepas tu mim mati dia jumpa dengan mim huruf mim yang berbaris. Huruf mim yang berbaris. Mim mati jumpa dengan huruf mim yang berbaris juga. Lepas tu cara bacaan dia kita kena dengungkan dia dengan kadar 2 harokat jugalah. Lahum maghfiratu. Okey. Ni nun tanwin berjumpa dengan huruf waw. Okey, tadi dalam 2 perkataan. So, maghfiratu wa qalqalah. Wa kita macam mana bacaannya? Wa ajrun. Ni jumpa dengan ka, tanwin jumpa dengan ka, so ikhfa. Wa ajrun kabir. Itu apa? Ma'arid li sukun. So jelas tak? Okey. Yang ayat last ni jelas. Kita baca sama-sama sekali lagi. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Okey, fahamkan semuanya macam mana saya telah terangkan satu persatu, walaupun tak semua, tapi insya-Allah faham. Dan seterusnya ialah dah habis ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Insya-Allah saya dah terangkan hukum tajwid kan. So insya-Allah setakat itu saja yang saya boleh kongsikan sedikit sebanyak tentang tajwid, hukum tajwid. So makhraj huruf saya tak habiskan lagi semua.
Al-Haq, Al-Lisan saya dah terangkan kan tadi. Ada 18. So dekat sini Asy-Syafatain pun dah. Al-Jaf dah ke belum? Al-Jaf yang tadilah huruf mat kan? Huruf mat alif wawiyah keluar dari rongga mulut. Okey. Dekat rongga mulut alif wawiyah semua dekat situ. Okey, al-khayshum pula bermaksud rongga hidung. Makhraj khayshum hanya untuk punah saja, untuk didengung saja. Lepas tu dikeluarkan rongga hidung. Dengung berlaku pada huruf mim. Lepas tu dan nun yang berbaris mati dan syaddah. Okey. Itu adalah huruf al-khayshum. Okey, sekadar itu saja. Untuk sifat-sifat huruf pun saya dah terangkan semua. Lahaddidu dengan laisa lahaddidu. InsyaAllah wabillahi taufik. Sebelum tu apa yang buruk daripada saya, jika ada kesalahan mohon diperbetulkan dan sekian wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya stop.